Okay, so kita masuk chapter 1 lah. So kalau for this chapter actually kalau kita tengok selalunya lah uh, ini adalah introduction untuk chemical product design. Kita akan tengok perbezaan lah dengan some difference between process design and also product design. Okay, and then kita akan tengok apa ni, contoh-contoh lah, business to business and business to consumer. Saya rasa awak tahu kan. Okay, kalau siapa yang kerja dekat, of course related with Petronas kan. Apa lagi? Uh, kalau produce plastik ke kan, ni you akan tahu lah kan. And then hierarchicals, and then apa lagi kita akan tengok. Saya tak ingat lah. Okay, consumer preference kan. Itu kalau business model tu saya rasa saya tak pasti awak tahu ke tak. Tapi biasanya kalau in term of marketing kita akan business model lah. Secara basic lah. Even kalau saya lab pun kalau untuk in term of research pun kita sebenarnya ada business model. Kalau kita nak market kita punya produk lah sebenarnya. Okay. Sebenarnya bila dah daripada starting daripada lab kan, and then dah prototype, and then kita nak launching kan. Sebelum nak launching tu sebelum kita nak buat commercialize tu, kita ada business model lah. Itu yang selalu kadang kita present dekat KPT ke, present dekat universiti pun, kalau nak buat prototype ke apa, kena ada benda tu, business model sebenarnya. Okay. So selalunya engineer akan apply science dengan matematik lah. Okay. Untuk apa ni, technology solution kan, untuk to the human and also society kan. Itu yang awak kena ingat lah. Science dengan matematik ni memang sebenarnya pure science sebenarnya. Okay. So dia punya solution tu, engineer ni akan kasih in term of apa, contohnya adalah device, machine kan, materials. Okay. Materials contohnya macam tu lah kan, absorber kan. Kalau you guna hood tu apa, untuk masak tu kan, dia ada, kalau awak perasan, dia ada apa ni, activated carbon kan dalam tu kan. Itu dalam material lah kan, to absorb. Saya baru teringat saya punya hood tu tak tukar lagi, dia tekan carbon. Okay. And then selalunya solution tu kita boleh achieve melalui apa ni, melalui research lah. Okay. Development, design, operation kan. Okay. So kita as a chemical engineer selalunya dilihat sebagai problem solver lah. Okay, dekat situ. So kalau kita nak selesaikan, you kena ada fundamental macam chemical kinetic kan, physical thermodynamics, okay, mass transfer, itu you kena tanya. Fluid mechanics, itu yang you boleh. So selalunya dia akan involve ni lah, product design and also chemical process design. Okay. So kalau untuk chapter ni kita akan ni lah, kita tengok business to business model and then business to consumer. So saya just short form to B2B and B2C lah dekat situ kan. Contohnya kalau B2B ni, company-company yang besar kan, Titan kan, Petronas kan, dia akan produce, starting dia biasalah kan, daripada petroleum kan, and then dia akan produce apa, macam intermediate, like intermediate product lah, saya panggil intermediate product lah kan. Apa contohnya, xylene, okay, ethylene, okay, and then convert ke PET kan, and then PET convert lagi ke, kalau in the end untuk B2C dia akan convert ke, kita akan produce untuk PET bottles lah kan. And then apa lagi, nylon fiber kan contoh dia. Okay, B2C. Kalau B2C ni contoh dia, yang you boleh nampak sekarang, kalau awak tengok dalam you punya, kalau awak kat tempat kerja lagi ke, ataupun dekat dekat rumah, you tengok you punya sekeliling ada apa. Contoh dia, apa ada kalau B2C yang you guna selalu? Lotion kan, spray kan, insect repellent tu, aerosol, kita panggil biasa aerosol kan. Apa lagi, uh, uh, hemodialysis punya device kan, air purifier, itu B2C lah tu. Dia produk ni,
chemical product design ni dia ada yang saya cakap ada formulated, ada chemical device, and satu lagi apa lagi, functionals kan. Dia ada beza lah tu semua tu. Okay. Soalnya kalau chemical device ni macam mesin, dia dalam bentuk mesin lah. Kalau formulated ni macam melibatkan chemical lah. Sunscreen lotion ni adalah formulated. Okay. So selalunya product design dia ada, kita perlukan product formulation lah. Okay, kita ada prototype. Okay, kita ada testing, kita ada evaluation. Dan nanti kan tengok dia ada stage gate dia. Okay. And then selalunya kita akan memang Doktor, mix chemical. Ya. Yeah. doktor ada slide apa ni? Main slide kan macam dari tadi slide ni je. Saya Ke cerita je. kan Nantilah. doktor Tak dah habis lagi explain dah. pun. Nanti saya tengok lah. Okay, belum lagi. Saya nak Doktor tengok explain slide introduction je lain. ni. Belum lagi, ya belum. Okay. Uh, so nanti kalau change saya change lah. Okay, jangan risau. Okay. So kalau chemical engineer you work closely lah sama ada in term of marketing team kan. Apa chemist so kat situ lah. Okay. Faham So okay, ini adalah outline untuk lecture ni lah. So kalau awak tengok kat situ, kita akan tengok, sebenarnya saya divide pada 3 part. Okay. Sebenarnya ni lah, chemical supply chain, chemical product design, conceptual of products. Kita akan tengok hierarchical framework lah. Okay. And then consumer preference and also method for test in product design framework ni. Okay, nanti saya akan explain lebih lah. Okay. So, selalunya kalau apa ni, you selalunya lah kan undergraduate punya chemical engineer ni macam uh, process design kan, you lebih consider kepada how to make sebenarnya. Okay, tapi kalau untuk product design ni kita lebih memikirkan what to make kan. Macam apa nak buat kalau untuk tiba-tiba ada COVID ni kan, kan tiba-tiba itu market pull lah tu kan, market pull pula. Okay, dia bukan teknologi push, itu yang market push. Kalau teknologi push ni dia macam nak buat nylon ni, dia starting dia daripada research kan. Tapi kalau market push ni memang, contohnya sekarang apa lagi sanitizer dengan apa kita guna mask kan. Kan. Ini nak buat mask yang macam mana kan. Okay. So selalunya decision daripada management lah. Okay. Ataupun daripada marketing team, dia akan tengok the behavior of the market lah kan, macam mana. Okay. 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 So kita tengok the chemical supply chains lah. Okay. So kalau tengok selalunya supply chains ni dia, kalau dia macam apa ni, dia, dia dia close dia bukan nak kata close kan, dia related kan, dia connected lah kat situ So kita selalunya kalau supply chain ni dari mana dia datang, dah sampai ke mana kan. Okay. So apa dia punya business behind this chemical product lah sebenarnya kan. Okay. So kalau awak tengok of course macam shampoo tu kan, dia datang dari mana kan. Okay. And then apa lagi, paint kan, itu datang. So kalau awak tengok sini sebenarnya kalau tengok kat sini chemical supply chain, skill chemical engineer are skill in materials and processing. Okay, starting from raw materials lah, yang kanan ni kan. Okay, kalau awak tengok kat sini raw materials. Okay, produce intermediate ini lah, vinyl chloride ke kan, xylene, okay, surfactants kan. Kemudian used as a consumer product. Selalunya raw material ni daripada petroleum kan, yang daripada ni lah, oil kan, coal kan. Dan yang tu daripada oil punya company. Kemudian dia kasih kepada chemical punya company kan. And then dia kasih kepada pula polymer punya company untuk buat ni, produce the product kan. Okay. And then we have to consider the sustainability lah. Okay, dia macam pusing lah benda ni.
Itu yang biasanya kita panggil chemical supply chain lah. Eh? So kita tengok source of the chemicals. Okay. Kalau awak tengok kat sini, selalunya ada three main sources. Okay. Air, kan? Water, and water ni sekali lah. Natural gas, petroleum and minerals. Ni yang biasa, yang besar kan kita tengok kan. Living things, including animal and plants. Okay, living things ni kalau saya boleh panggil dia sebagai biomass lah. Okay. And currently kalau sekarang pun ikut trend sekarang kita boleh banyak tengok yang organic kan. Biomass ni organic lah. Human, kalau kita ni pun sebenarnya biomass ni. Okay. Okay. Itu biasanya yang major source lah. Okay. Ethylene, propylene kat sini boleh dapat daripada petroleum. Kan? And then daripada sini kita boleh produce more complex molecules lah. Yeah. Okay. Small subset of the change of the chemical products. Okay. Kalau tengok kat sini, ni adalah panggil panggil apa ni? Dia punya change lah Okay. Ataupun diagram ni. Starting daripada raw material from the nature. Okay, from the nature, kalau tadi saya cakap, yang ni ada tiga kan. Air, water, kan, natural gas and so on. Tapi kat sini sepatutnya memang ada tiga lah ni sebenarnya. Okay. Yang air ni sekali lah dengan water tu, the natural gas, crude oil, mineral ni satu group lah. And then living things. So kalau awak tengok kat sini kan. Okay. Daripada sini ke sini sebenarnya B2B product kan. Okay. Yang ni adalah B2C product. Okay. Faham tak? So kalau contoh dia adalah mana nitrogen kan. Nitrogen daripada air kan kita boleh separate sebenarnya. Okay. Okay. So kita boleh dapatkan daripada yang kemudian kalau daripada sini natural gas kita boleh produce hydrogen, and daripada hydrogen kita boleh produce apa ni kita panggil NH3 lah, ammonia. Okay. Kemudian in the presence of KCl kita produce urea. Okay, and daripada sini ni masih lagi kawasan B2B product lah. Tapi kalau kita nak meet the consumer, kita kena produce as a fertilizer lah. Okay, to the consumer needs lah. Okay, sama ada consumer nak organic fertilizer ke, itu semua depending on the consumer preference. Okay, faham ya? And ada hydrocarbon from the natural gas, crude oil kan, untuk produce ethylene, benzene and so on ni, ni daripada crude oil lah. Okay, and the end consumer yang guna. Okay, tapi kalau consumer tak beli pun tak guna juga kalau you produce banyak-banyak. Okay, nanti kita akan tengok trend between market antara B2B and B2C produk. B2C ni kita lebih kepada macam perlukan variety lah. Kita perlukan variety sebab market dia bukan nak kata kecil. Dia cepat apa ni? Dia depending kepada consumer. Kadang consumer boring kan. Takkan nak asyik produk ni. Sebab tu kalau awak tengok water purifier macam Kowe kan. Macam apa lagi satu jenama ah? Kowe, Kuku. kuku. Kuku ya, kuku kan. Kalau awak tengok dia berubah-ubah kan. Dia asyik kenalkan produk baru. Sekarang ni dah ada produk untuk bersihkan apa tu? Tilam kan. Dia ada tilam Dia kowe, tilam kuku. tilam Kowe kan. Dia macam-macam. Itu sebab dia nak maintain dekat dia punya maintain dia punya market tu, sebab lifetime dia terlalu short berbanding dengan B2B ni. B2B ni company besar kan, macam Petronas, Titan kan. And then dia produce banyak chemical kan. Dia punya lifetime tu panjang. Lifetime tu panjang berbanding dengan B2C. B2C ni kencap je dia sebab tu dia punya graph nanti dia akan naik, kemudian dia turun balik. Dia akan turun balik. Macam mana kita nak dapatkan lagi market tu supaya kita punya panggil outcome ke, dia punya profit tu kan yang tinggi kan. So kita kena design new product untuk graph tu naik balik kan. Macam tu lah. Itu awak kena tahu. Sebab dia memang depending kepada kepada consumer kan. Kalau consumer tak suka memang tak boleh lah. Faham Sebab tu paling bagi saya marketing team lah, itu paling kena tengok lah trend. So ini example examples contoh. Selalunya kita akan produce B2C, yang ni B2B lah kan. Example production of polyester, ethylene daripada C2H2. Yang ni ethylene lah. Untuk ethylene oxide and then ethylene glycol ataupun paraxylene ke terephthalic acid, and then finally kita boleh produce a floor carpet of transparent bottle.
Okay, bottle PET bottle tu pun as a B2C product eh. So bottle pun kalau tengok sekarang ni pun banyak competitors kan. Banyak sangat. Okay. Selalunya drinking water dengan mineral water tu dia ada beza. Kalau tengok color bottle kan. Kalau putih tu drinking water lah. Kalau yang ada color tu biru ke hijau itu mineral water. Okay, so this is another example lah. Sodium chloride and also potassium chloride. Okay. Kalau tengok kat sini kita akan boleh produce fertilizer lah. Okay, and also making a pipe PVC lah. Itu ini just an example lah. Saya rasa as a general you boleh dapat clear picture lah what is a B2B and a B2C product kan. Okay. So this is the business hierarchy lah. So kalau awak tengok dekat atas tu kan, petroleum lah kan yang atas kan. Ini memang company-company yang besar kan. Dan contohnya Shell, ExxonMobil, kalau saya ajar budak foreigner company banyak yang kita tak pernah dengar kan, macam dekat Pakistan kan. Dia orang ada company ni lah. Contohnya dekat Iran, Yemen kan. Yang ni biasa Shell, ExxonMobil ni biasa je kan. Kadang saya tak pernah dengar. Okay. Itu interesting dia lah kalau kita explore outside kan. Mungkin awak banyak. Yalah ada yang kerja dekat chemical companies kan and petroleum companies. Mungkin awak banyak pergi outstation kan. You lagi tahulah. And then chemical companies ni macam BASF. Kita ada kan kat BASF, Titan tu lah chemical companies lah. Mitsubishi. Apa lagi? Kalau awak tengok kat sini dia punya business, kalau Shell lebih kepada production ethylene, benzene, Petronas pun sama kan. Dia ada produce, dia banyak-banyak plant kan. Okay, selepas satu plant ni dia akan ni lah. Daripada source dia petroleum dengan natural gas lah. Okay. So selalunya kalau petroleum ni dia akan kasih dekat chemical companies lah. Kan. Dia boleh kasih kat chemical companies. Contohnya daripada natural gas ni ataupun ethylene ni dia akan produce another product kan. Okay, contohnya ethylene dia akan produce produk. Kemudian daripada chemical companies mungkin contohnya ethylene kan ataupun xylene dia pass pula dekat apa ni polymer punya company kan. Dia ada chain lah dekat situ. Itu dia punya hierarki lah. Okay. So awak pun saya rasa faham lah kot. Okay. Semua kerja dekat ni kan, chemical punya ni kan. Apa panggil? Chemical punya, yang related with the chemical engineering punya company kan semua. Ke tak? Ada seorang je. Ayan. Seorang je? Saya tak Doktor. Saya sesat sikit. Ya ke? Saya Awak bidang apa? Saya diploma saya ambil mekanikal bahan. Untuk kerja saya bahagian manufacturing untuk wire harness kereta. Kira semi automotif dengan manufacturing lah. Tapi related juga tu. Mechanical tu lebih mechanical kan? Mechanical relate juga dengan chemical engineering. Cuma Tak ada untuk masalah. chemical ni saya banyak tanya pada kawan-kawan je lah. Diorang guide saya sikit-sikit. Tu yang boleh lagi bertahan lah. Tak berhenti lagi. Tak berhenti belajar lagi. Gitu je. Tak boleh belajar. Okay. Yang lain kerja mana? Ada lain? Titan, Petronas dengan CCM. CCM Chemical. CCM chemical lagi lah kan. Itu lagi lah chemical. Kan? Itu lagi banyak kan. Itu lagi saya rasa knowledge about the chemical tu lagi tahulah kan. Nak ke mana, buat apa kan. CCM. Okay. Kita ada tutorial. Kalau tengok dekat situ Dekat buat tutorial dua lah. Dua ni kan. Kalau tutorial dua ni. Okay, you tengok dekat situ lah. Tutorial satu tak payah. Itu lebih kepada reaction kan. Okay. The company involved in chemical product chain, you ambil satu paper lah. Okay. Tak payah paper pun. Awak tulis je dekat ni. Saya punya Jamboard ni. Saya share. Alamak, saya lupa. Awak baca lah. The chemical companies involved chemical dress into gas, oil, chemical ini have been ni sama macam yang slide sebelum. Kan? Provide additional company names. In addition, identify categories not mentioned above. Yang lain lah daripada yang atas tadi kan. Okay.
such as specialized engineering firm and good companies and company names in the categories. Contohnya macam yang sebelum saya kasih share. Sekejap, Awak tulis kat Jamboard ni. Saya dah lupa macam mana nak share link ni. Macam mana nak share link ni? Cuba ni. Saya rasa ni kot. Boleh masuk tak? Dia tak boleh masuk. Mana? Saya dah lupa macam nak share. Dapat tak? Boleh masuk tak? Boleh tulis tak? Dah dapat kan? Okey. Sekejap saya share. Awak tulis company-company lain sama macam ni kan? Contohnya oil companies, chemical companies, gas companies, apa contoh company yang awak tahu lah. Okey. Okey. Cuba tulis dekat Jamboard lah. Apa yang awak tahu. Awak boleh tulis lah oil companies, contohnya Shell kan. Tadi contoh dia Shell kan yang sebelum ni kan. Mungkin ada company lain yang awak tahu ke kan? Lain daripada Shell, ExxonMobil ni. Yang tu awak tulis. Okey. Cuba boleh tulis tak? Oil company Petronas. Ni biasalah company Petronas. Cuba something yang baru. Ada tak? Kan? Chemical companies, gas company kan? Pharmaceutical company, food company ke, consumer good companies. Dan sama macam yang macam ni kan? Ni. Ni sama macam ni. Apa lagi company? Satu company ke dua company ya? Yang lain? Cuba tulis. Contohnya awak tahu ada dekat Iran kan? Iran company apa? Contohlah. Kat China apa kan? Automotive. Betul. Business sector ni. Ini lebih kepada automotive Saya rasa sekejap dia punya ni. The company involved in chemical product chain. Bukan automotive. Automotive tak boleh rasa. Gas, oil, chemical, pharmaceutical, mineral, processing, consumer good companies. Ni. Ni. Gas, oil, chemical ni dah ada dia punya group lah. Automotive tak boleh tu. Automotive. Automotive tak okey. CCM chemical ni. Kategorikan ni gas, oil, chemical, pharmaceutical, mineral processing, consumer good companies lah. Automotive ni tak boleh lah. Pharmaceutical, pharma niaga. Oh, guna apa tu? Sticky note. Ada sticky note sekarang. Sticky note. CCM, chemical lah. Gas company ada gas company. Gas company kalau dekat Malaysia, Petronas juga kan? Lah kalau ada student apa tu? Selain Malaysia memang banyak nama lah. That is interesting lah yang saya tak pernah dengar. Kalau food company sama.
Chemical company Pacific, oh Pacific Pharmaceutical Pharmaniaga. Okay, good. Dan lagi, kalau food companies ada tak? Kalau kat Malaysia kita ada macam Nestle kan, food companies. Apa lagi? Lagi selain Nestle. Macam banyak. Biasanya Nestle lah. Nestle kan, Coca-Cola, uh, tu yang biasa lah. Apa lagi? Hershey, tu food company lah. Julius Munchies, okay. Okay lah, okay. Rasa okay lah tu. Okay. Okay. Kau faham Kau menyebabkan dah. Okay, terima kasih untuk telah jawapan. Okay. So, tadi tu introduction lah about the chemical business hierarchy lah. Okay. So, selalunya chemical product ni kita memang boleh pun tiap hari kan awak boleh nampak lah mana-mana. Okay. Okay. Kita tengok B2B and B2C product. Dia punya panggil the difference lah, and then dia punya product attribute kan, apa beza antara B2B dan juga B2C sebenarnya. Okay, in term of lifetime product specification kan, apa lagi, produk yang ada, contohnya yang universiti keluarkan, itu kita akan tengok. Okay, so kalau awak tengok kat situ, kita sebenarnya untuk chemical product ni kita bagi kepada dua, okay, yang saya cakap B2B and also B2C. Okay, so selalunya B2B ni dia adalah transaction antara dua business yang saya cakap, daripada oil company ke chemical company and then chemical company ke polymer companies kan. Okay, tapi kalau B2C kan, B2C ni kita memang sell tu dia, kita jual kat consumer kan, itu beza dia. Okay, selalunya B2B ni adalah oil companies. Okay, contohnya chemical kita produce xylene, butadiene kan. Okay, and then kita supply dekat oil companies as a raw materials. Okay, kemudian chemical product kita refer as a uh, panggil commodity chemicals lah. Okay, sebab chemical company ni dia beli daripada chemical daripada supplier lah, daripada dengan harga yang rendah. Okay. And then selalunya dia punya primary concerns untuk B2B product ni adalah dia memang kena purity lah. Okay. Sebab dia nak gunakan pure untuk produce another chemical juga kan. Dia purity. Tapi beza dengan B2C ni. Okay. Okay. B2C ni dia punya specification tu nanti kita akan tengok lah. Okay. Faham So, kalau kat tengok kat situ, simple molecules kan. Salah satu simple molecule dia adalah ethylene glycol. Okay, and basic polymer, polypropylene. Okay, functional molecules, dyes, active pharmaceutical ingredient. Okay. Tapi kalau business B2C product ni, okay, so kita boleh panggil juga consumer products lah. Sebab anything kita kena tengok consumer. Okay, shampoo ke, lotion ke kan. Kadang-kadang setengah consumer dia suka Johnson & Johnson, setengah dia suka yang Dove kan. That is depending lah kan. Everything is depending on the consumer sebenarnya, and then they are competitors. Okay, faham ya? Processed food kan, butter ke cheese ke, itu semua depending on the consumer. Okay, some specification dia ada quantitative and some specification adalah quantitative lah. Quantitative ni yang kita boleh measure. Kualitatif ni kita tak boleh measure, kita cuma boleh feel je kan. Dia boleh feel je kan. Dia macam kalau you guna lotion dia smooth kan, tapi you tak boleh
tak boleh nak kuantitatif. Tapi nanti kita akan belajar daripada kualitatif, kita kena convert kepada kuantitatif. Kalau melibatkan feel smooth kan, ataupun smell good, kan, itu akan melibatkan, kalau smooth kan, dia melibatkan viscosity, kita convert dia kepada something yang kita boleh measure. Faham? Okay, kalau macam air purifier kan, concentration kan, macam mana kita nak convert concentration ni kepada something yang measurable. Okay, faham? Okay, so kalau tengok kat sini B2C product, contohnya air purifier kan, transdermal patch ni apa panggil dia untuk ni kan, transdermal patch ni kalau dia yang lekat dekat apa ni, kalau ada sakit tu kan, macam tu lah transdermal patch ni. Okay, and then functional product, okay, moisture absorber, formulated product, and lotion, mosquito repellent. Dia ada 3 biasanya, devices, functionals, and formulated. Devices and functionals ni dia ada beza sebenarnya, nanti kita akan tunjukkan lah nanti masa chapter 5 ni. Okay, dia melibatkan input dengan output. Okay, devices dia ada input dengan output, tapi functionals dia tak ada input dengan output. Okay. Okay. So, product specifications untuk consumer product selalunya kita refer as product attributes lah. Okay. Dia akan reflect kepada dia punya qualitative desire lah. Kalau B2B product, of course, product specification dia, kita kena consider dia punya purity. This is the primary concerns lah. Okay. Kalau B2C product, kalau awak tengok kat sini, dia melibatkan ada 4 attributes. Okay, kita panggil dia attributes lah product specification ni. Contohnya kalau sunscreen lotion, functional attributes dia adalah protect parts of the body from UV, kan? Okay, adhere to the body space. Okay, kalau melibatkan rheology, okay, not flow by itself. Okay, faham tak? Maksudnya kalau lotion tu you kena press lah kan, tak adalah dia akan keluar sendiri kan. Okay, so bila you spray dekat you punya apa ni, skin kan, dia akan senang lah spray easily kan. Kalau physical attribute, kalau awak tengok kat sini, dia melibatkan dia stable dekat temperature kan. Okay, sensorials, you akan rasa sendiri sensorials tu kan. Dia punya smell kan, and then smooth, tak adalah terlalu viscous. Itu melibatkan sensorials lah. Okay, saya ada satu tutorial lagi satu. Okay, kat sini link yang sama, awak pergi ke page tu, page 2, ni lah, next page, second page lah. Okay, cream and paste kan, such as moisturizing creams and sunscreen lotion are common consumer product. Provide a list of their typical product attributes. So, sama lah macam ni. You kena bahagikan pada 4 cream and paste kan. Dia ada functionals, rheological, physical, attribute, sensorials. So, boleh tak awak listkan? Okay. So, saya bagikan pada ni. Untuk cream and paste So, kita ada functional. Okay. Dan kita ada rheological. Physical. Dan kita ada sensory. Okay. Boleh isi tak? Functional. Alamak. Dia tak boleh ni pula. Sini lah. Functional. Rheological. Physical. Sensorial. Awak tulis tak? So awak tulis. Awak boleh guna sticky note. Tak ada masalah. So sama macam yang ni.
So boleh isi tak? Functional attributes kan? Untuk cream and paste. Okay. Real mungkin kalau real awak tengok kat sini kan, split easily ataupun boleh pour easily. Sensorials macam dia tak ada irritation. Sensorial attributes lah. Okay, you tulis kat sini. Okay, boleh tulis. Cream and paste. Awak boleh tengok dekat internet. Tak ada masalah. Tulis. Tak ada yang tulis lagi. Pergi ke page kedua Page kedua. Just tekan je yang atas ni. Cuba tu. Saya kasih dalam tak 10 minit. Ke tak ada semua ni? 2, 4, 6 orang je ada. Sekejap doktor tengah search Google ni. Search Google. Okay. Doktor, produk apa-apa produk kan janji cream and paste kan. Cream and paste lah. Ini Hmm. general kan. Kalau cream and paste, contoh apa? Dia macam lotion kan, cream and paste ni. Ataupun ubat kan. Ubat lah kan. Contoh Dia- kalau macam lotion macam apa benda Vaseline tu lepas tu Dia lebih, yalah, yang tu lah, Vaseline tu lah. Cream and paste. Dia ubat lah tu. Kita okey, panggil cari apa? function dia ni. Emollient ni tu. Kita panggil. Emollient ke apa? Saya lupa. Itu cream and paste lah tu. Dia macam lotion lah. Jadi banyak lah. Dia macam lotion dia. Cream and paste ni. Macam apa? Produk untuk ni kan rambut kan. Cream and paste. Oh, ointments lah. Kita panggil ointments juga kan. Ointments lah tu. Ointments. Ya. Dia macam apa yang biasa kita guna lah tu. Mungkin awak tahu lah tu. Gel semua tu kan. Ointments. Saya rasa toothpaste tu kita boleh consider sebagai paste lah. Toothpaste. Kita panggil paste kan. Toothpaste. Kalau paste lah. Tapi ni secara general je. Dia kita nak tengok dia punya product attributes lah. Just masuk Yes. kita punya jenama. Macam Tak payah, bukan jenama. Dia punya ni. Macam ni. Dia punya attributes. Macam ni. Protect parts of the body from UV light. Should not flow. Yang ni. Ini attributes ni. Faham tak? Ni. Stable. Sensorial. Not irritating.
nak cause irritation to your skin. Itu dia punya attribute lah. Bukan bukan dia punya jenama paste tu. Ni yang empat ni. Kan dia ada empat: functional, neurological, physical and sensorial. Dalam functional tu apa contoh dia? Apa dia punya product specification? Contohnya kalau you letak cream kan, ointment tu kan dekat dekat you punya skin kan. Dia akan contohnya dia akan panas kan, tapi panas tu lebih kepada sensorial kan, tapi taklah panas sangat. Okey, contoh tu. Tak ada rasa oily ke kan. Macam tu lah. Faham event to skin. Event to skin saya rasa reduce wrinkles. Rheological physical tak, dia tak ada melibatkan, bukan physical tu. Rheological tu. Kalau UV ni biasa functional lah. Reduce wrinkle. Okay. Octocyan is a chemical sunscreen ingredient that once absorbed into the skin capture harmful X-ray before can cause damage to the... Wah, ini terlalu ni. Smooth texture. Okay, kalau texture ni Jawapan Google tadi tu doktor. jawapan Google, sensorial. Smooth tak masuk sensorial. Sensorial ni bila you dah apply dekat you punya body saya rasa, dekat you punya skin. Okay. Feel smooth. Smooth texture. Feel smooth. Rheological ni saya rasa. Okay. Ini saya rasa rheological. Okay. Kalau physical dia macam stable. Okay. Melting ke dekat room temperature kan. Macam tu lah. Okay, lagi. Smooth texture. Okay, ada lagi? Nanti tambah lah. Habis second part ni kita rehat sekejap. Ini baru first part baru first part punya. Dah 9. Okay lah. Nanti sambung lah. Okay. Boleh tengok dah. Okay, kalau jawapan dia yang ni lah. Ini jawapan dia. Okay. Tak ada rasa ni dalam slide ni saya baru letak. Ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Nanti awak saya letak video ni nanti. Okay. Okay. Faham Ini jawapan dia. Kalau tengok sensorial kan, tak irritation kan. Kalau ni physical lebih macam temperature stable along with the time kan. Itu physical lah. Rheological macam dia lebih kepada macam you bila you press dia senang nak keluar kan daripada botol. Okay, faham Okay. So kita tengok different untuk life cycle. Okay, kalau awak tengok kat sini kan, B2B have lower profit margin, okay, berbanding B2C product. And B2C have shorter life. Faham? Perasan tak ni yang saya kata tu? Kalau ini life dia punya ni kan, B2C dia naik tiba-tiba dia turun kan. Contoh kuih lah kan. Kalau dah senyap tu kan. Nanti dia keluar produk baru naik atas balik. Then senyap balik lah. Dia turun balik. Nanti dia naik balik. Okay. Kalau B2B dia sebab dia kan dia produce daripada oil dia bagi kat chemical dia. Lama je hujung je kan. Life cycle dia. Kan?
Sebab tu kita perlu redesign, relaunching kan. Kita kena improve you punya B2C product kan. Sebab tu kalau macam Kowe kan dulu ada ombak lah, sekarang yang 7 inci lah kan. Sebab dia nak catch the consumer punya preference kan. Itu beza dia. Okay, faham eh? Sebab kalau awak tengok kat sini B2B ni dia memang well established lah kan. So tak ada masalah kan. Dia tak ada berubah pun kan. Unless kalau ada in term of sekarang minyak tengah naik kan. Saya rasa sebab krisis apa ni? Russia kan, Russia dengan Ukraine kan. So itulah. Ini memang menyebabkan B2B produk lah. Okay, and then kalau salah satunya kalau awak tengok dia bukan setakat dia jatuh ni bukan setakat consumer macam lupa kan. Kadang-kadang competitors juga. Competitors tiba-tiba ada competitor baru kan ataupun competitor keluar design baru yang lagi much better kan. You pun kena design yang baru lah. Sebab you nak enter the market tu is quite competitive lah. Sebab tu dia turun, lifetime dia turun, nak naik balik, you kena ni lah. Kan? Kena ada, apa dia panggil? First win, second plan, first plan kan. Itu memang yang berlaku untuk B2C produk. Yeah? Okay. So, kalau awak tengok kat sini, B2B product and B2C products, kalau nature of the product, B2B ni simple or complex lah. Tapi kalau B2C, device, functional, formulated, kan. Okay, product design, kalau B2B, more to molecular design, kan. Tapi kalau B2C product, kita nak tengok key ingredient apa, kan. Product structure dia apa. Okay. So, yang tengok life cycle, decades. Okay, kadang 20 tahun, 30 tahun kan. Okay, panjang lah. Tapi kalau B2C ni, a month, a year, kadang setahun pun kita dah lupa dah kan. Okay, ada kompetitor yang baru kan. Okay. So, and then another unit operation, biasanya yang kalau you belajar dekat proses design tu, ada apa tu, distillation column kan. Ada apa lagi ya? Reactor kan. Tapi kalau B2C product, dia kita boleh panggil unconventional lah kan. Nano structure daripada nano punya unit operation kan. Okay. Inkjet printing kan, screen printing lah, itu lebih unconventional lah. Okay. So tapi nak design B2C produk ni selalunya kadang-kadang kita kena outsourcing. Kita tak boleh buat sendiri kan. Kadang knowledge tu very limited kan. And then kita tak ada kadang-kadang kita akan minta kontraktor luar lah untuk buat kan. Itu beza dia B2C ni. Kadang-kadang kita akan tengok cost bila kita outsourcing lagi murah daripada kita buat sendiri kan. Tu nanti kita akan tengok masa dekat kat mana ya. Buy decision and make decision dekat last chapter nanti kita tengok make decision dengan buy decision. Okay, kita akan tengok sama ada kalau you outsourcing lagi murah, kita buat outsourcing lah. Okay, selalunya kalau make decision ni kalau in term of specialty lah. Okay, itu selalunya kita punya panggil teknologi lagi bagus, kita memang make decision lah, kita buat sendiri. Faham Okay, so ini adalah produk daripada Hong Kong University of Science and Technology. Oncoming tu lah, authors tu. Okay, transdermal patch, creams kan, LCD display, granules and capsule. Okay, apa lagi powder. Tapi UTM pun ada sebenarnya. Tapi UTM, oh sorry, UTM sebenarnya ada kita ada, kalau awak tengok Dermax, saya lupa pula nak letak. Okay, Living Active. Ni pasti pernah dengar kan, Living Active, Dermax. Okay, produk-produk apa panggil lah, Living Active ni macam produk kesihatan. Okay, Virgin Coconut Oil tu Living Active. Dermax semua tu macam apa lotion, macam makeup tu semualah Dermax tu. Okay. And then Dermax actually produk my colleague yang produce Dermax, DERMAGS. And then Natural Kiss, kan Natural Kiss saya punya colleague juga. Dua tu sekarang dah pindah ke KL. Ni Dr. Siti Hamidah dengan Dr. Mariani saya rasa.
Saya lupa pula. Terus apa? Isteri Wan Rosli. Wan Rosli. Okay. So, uh, itulah antara produk yang UTM adalah. Yang lain tu adalah banyak lagi. Just contohnya. Macam saya letak tapi tak ada pula dekat sini. Okay. Jadi tak apalah, nanti awak boleh check dekat internet. Okay. Okay. Okay, the important of product design in chemical firms, sebenarnya salah satunya bila kita apa ni introduce new apa ni panggil new products kan. Sebenarnya kita boleh increasekan kita punya profit ni. Okay, macam contohnya DuPont ni kan. Commercialized to 2047 new product in 2012 kan. And 39% of sales in 2012 was derived from new product. Jadi dia ada launching new product. Okay, ni dia punya sales lah. Ini salah satu contoh lah daripada 2 point lah. Yang saya kata sebab life cycle untuk B2C tu terlalu pendek kan. Okay, faham Okay, so market sectors and form of chemical products. Kalau awak tengok kat situ, agriculture, automotive, building and construction, electronic, energy kan. So kalau agriculture memang molecules dia adalah herbicide and pesticide lah. Okay, and device and functionals, products dia selalunya kita nak control release of herbicide, okay, ataupun kita nak repel mosquito, okay. Dia punya formulated adalah to balance the fertilizer lah. So kalau building and construction, formulated dia paint kan, okay. Kalau device and functional product, dia mesti relate kepada macam kita nak clean air kan, tu akan involve the air cleaner lah ataupun air purifier. Kalau tengok kat sini, ni dia punya beza lah. Kalau bila melibatkan building, kalau device dengan functionals, dia melibatkan yang ada machine lah. Tapi kalau formulated dia motor chemical lah. Faham Faham So kalau apa lagi? Yang macam ni humidity sensor kan. Okay, kalau energy kan, kalau devices solar panel, fuel cell, tapi kalau formulated dia punya heat transfer fluid. Ya. Itu beza dia. Okay, and so on lah. So awak boleh tengok kat sini. Kalau environment kan, air freshener. Yang ni water filter, moisture absorber, water purifier environment lah tu. Kan kita nak clean air kan. Kan? And then apa lagi personal care kan yang ni. Kalau yang ni toothpaste lah. Apa lagi? Bar soap, transdermal patch. Transdermal patch ni dia kita boleh panggil functional product lah sebab dia tak ada in and out. Okay. Toothbrush ni functional. Okay. Dia beza dia device dengan functionals ni, kalau device nanti saya akan explain lah later. Input ada input dengan output lah. Okay, contohnya macam air purifier. Air tu masuk kemudian keluar sebagai clean air. Dia ada input and output. Okay, faham Itu beza dia. Tapi kalau functional product macam mask, mask is a functional product. Sebab dia tak ada in and out. And warmer pun functional product lah. Okay, so this is some issue that we need to address in product design. What to make and how to make, do we want to make, okay, and so on lah. Okay, selalunya kita akan tengok hierarchical framework lah for the chemical product design. So itu antara yang approach yang kita akan buat lah. Okay, nanti dia ada dia punya design, business hierarchy, apa dah, house of development. Okay, so nanti kita akan tengok lah. Okay, so kita ada next tutorials. Sebelum kita pergi by jam 10 nanti kita stop lah kot. 10:30. Tapi kita akan rehat dulu dalam 10 minit. Kita akan tengok ni tutorials. Okay, cuba tengok kat situ. 3M market a wide variety of consumer goods. Visit its website. Awak kena visit website ni. Identify the attribute of the following 3M products. Okay, salah seorang buat lah. Salah seorang mungkin buat insect repellent. Okay, seorang lagi buat water pitcher, sun control, reusable cold and hot pack lah. So cuba awak identify dia punya attributes. Okay, awak just ambil je, mungkin awak boleh paste je dekat ni, dekat Jamboard ni. Awak paste je dekat sini. Awak paste je page yang ketiga.
Okey, maksudnya awak ada statement tu, contohnya kalau ni kan insect repellent kan. Ah, dia boleh protect up to 12 hours. Okey. And then apa lagi? Uh, ada apa ni? Bau kot. Dia punya apa panggil smell good kan. Dia itu attributes lah. Ya. Untuk insect repellent. Okey. Apa lagi? Kalau air purifier kan. Air purifier. Betul lah air purifier. Mungkin boleh capture 95% okay, of VOC. Contoh dia macam tu. Just ambil daripada 3m.com tu kan. Dan you paste dekat dekat ni. Tapi kalau awak nak tulis pun boleh juga. Okay, guna apa ni? Sticky note. Okay, and then dah ada jawapan ni, nanti kita stop sekejap dalam 5 minit ke 10 minit. Okay, cuba masuk. Seorang je. Siapa ni? Okay, Anonymous lemah. Yang lain tak ada masuk. Semua tak ada. Okay. Cuba. Seorang amplifier. Okay, saya ambil lah. Amirul Ahyan, insect repellent lah. Air purifier, Chin. Water pitcher and replacement filter, Irwan Shah lah. Okay, sun control, Syafiq. Reusable, Amirul Ramlan. Mursyid, insect repellent. Syahrul Malik, air purifier. Cuba tulis. Saya apa tadi doktor? Nama? Saya Amir Ryan, maaf doktor. Awak tengok yang ni je dekat apa ni? Jamboard. Dekat participant tu kan. Participant Hmm. saya ikut nombor dia. Amirul Ahyan, insect repellent. Nombor 1 kan. Chin, air purifier. Irwan Shah, water pitcher and replacement filter. Syafiq, sun control. Amirul Ramlan, reusable coal and hot pack. Mursyid, boleh balik, insect repellent. Syahrul Malik, air purifier. Saya ikut ni je. Susunan dalam participant tu, list of participant. Channels air purifier. Multimedia.
Okay, good. Siapa lagi? Doktor, Ya. boleh sharing sekali ke link Jamboard sebab tadi dia keluar lah. Pas masuk chat dah tak ada dah, clear. Okay. Mana tadi ni? Mana tadi? Sekejap Mungkin yang lain boleh share kan saya punya komputer ni tak? Sekejap Okey. Tu, tepat True, depending on the price. Full co-pack store kemudian home freezer remaining forever apply cost effective as well cost saving. Store component at home freezer remaining ready to use cost effective. Macam tak sesuai aja. Uh, Reusable cool or head pack contohnya heat for muscle, cool for pain and swelling, kan? Reduce odor. Sensorial for apa yang tu? Yang tu tak apa? Filter ya? Oh, untuk filter. Okay, okay. Untuk filter. Reduce odor in the face. Okay, that one is good. Okay. Yes, that one is okay. Okay, ada lagi. Okay, okay lah. Dia awak sambung yang tu Windows Film Protected. Windows Film yang mana? Ada Windows Film ke? Oh, betul ada sunscreen untuk Windows Film. Saya lupa pula. Okay, that one is good. Okay lah. Okay, itu je. Kita rehat berapa minit 9.45. 9.45 kita boleh balik.
Boleh? Stop sekejap. 9:45. Okey, jumpa balik. Izin. Saya akan cover untuk second part ni adalah uh, conceptualization of the products. Okay. Kemudian multidisciplinary hierarchical framework for chemical product design and method for task in product design framework, dan juga consumer preference lah. Okay. So sebenarnya design tu dia adalah synthesis activity lah. Okay. So maksudnya dia ada banyak part kan. So kita combine, okay. Kemudian kita akan offer satu function and characteristic that kita tak akan jumpa dekat individual part lah. Contohnya kita ada design, kita ada catalyst, kita ada tempat casing untuk catalyst kan, kita combine kan. So karakteristik tu dia dah tak sama dengan individual part. Okay, so dia dah jadi combination lah. Okay, so kalau B2B products, okay, dia punya primary molecules, dia selalunya kita synthesis new molecules lah. Okay, tapi kalau B2C ni untuk mixture dan device ni dia akan part lah, part by part, okay, and then kita generate the final product. Okay. So selalunya kita akan guna molecular design tools kan, okay, computer tools, and then kita predict the properties dia punya mixture kan. Kemudian kita akan test lah secara eksperimen. Okay, so itu adalah B2C product. So kalau computer tools modeling tu kita akan guna contohnya macam kita akan guna iCast lah, ataupun software yang lain lah. Ya. Yeah? Okay, so kalau tengok sini conceptualization of the product. So selepas product design, okay, kita ada aktiviti yang saya kata kita ada 3 phase kan. Okay, selepas conceptualization kita ada prototyping, kemudian testing kan. Sebenarnya kita akan launching lah. Okay, so ni adalah kita panggil sebagai product development lah. Untuk memang kita starting from the conceptualization of the product. Kalau tak silap ini adalah phase yang pertama first kali sebelum you nak launching lah, you nak buat produk tu kan, conceptualization. So dia activity tu yang phase pertama, phase 2, phase 3 ni kita panggil product development lah. Okay. So selalunya design dengan development, okay, product design dan development ni kita tak boleh separate, inseparable. Okay, antara proses design dan juga development. Okay. So kita ada juga marketing, okay, business, okay, financial specialties, okay, kita ada engineer and so on. Okay. Okay, so kalau awak tengok kat sini selalunya, okay, kita akan tengok kat sini kan technology push and also market pull lah. Okay, kalau awak tengok kat sini beza dia kan, kalau technology push dari research development, production, marketing kan, need dia apa kan? Contohnya design of the fluorescent, graphene kan, itu daripada teknologi push. Okay. Tapi kalau market pull ataupun demand pull, okay, daripada consumer, dia sebenarnya starting daripada market need kat sini. Okay. So selalunya kalau dekat sini dia ini yang push yang kita nak buat produk tu lah. Okay. Maksudnya daripada market ni kita baru daripada buat research development lah. Dia reverse kan daripada teknologi push kan. Okay. Okay. So kalau teknologi push ni contohnya macam mana? Contohnya invention of nylon, lagi satu graphene kan. Tapi kalau yang market pull ni, okay. So business team ataupun marketing team yang kena tengok market. Okay. Macam antiseptic hand cleansing gel kan. Contohnya mask kan. Apa lagi? Tadi tu sanitizer kan, sebab itu adalah daripada demand kan. Itu yang tiba-tiba dulu masa ada COVID mula-mula kan. Kan sanitizer habis semua kan. Bayangkan dia punya demand tu terlalu tinggi sampai habis. Ini memang dia perlukan apa ni? Daripada market ni itulah. Research and development balik kan. And then banyak company yang buat apa ni? Sanitizer ni kan. And then production and marketing. Okay. Okay. Faham
So yang ni adalah salah satu contoh, okay, in term of teknologi push lah. Okay, Florence lah. Sebenarnya ni tak silap saya, uh, dia dapat secara tak sengaja ke dapat secara sengaja, saya tak ingat. Ada yang dia dapat secara tak sengaja, saya rasa Florence ni, yang ni. Okay, ke grafin saya lupa. Okay, yang ni kita panggil buckyballs lah. Yang ni teknologi push lah. So kalau tengok kat sini uh, dia punya price kan 5 gram lah Florence, 5 dollar per gram lah. Tapi kalau C60, C60, 99, 98, 90, C70 ni dia lagi mahal Okay. So kalau market pool yang tadi lah saya cerita tadi, term of hand sanitizer, and this one is another ni lah, another product lah, transparent conductive oxide lah. Okay. For IT, this is for replacement of ITO lah. Kita akan guna ada komponen AZO, ataupun FZO lah yang bawah tu. Okay, sebab dia punya karakteristik much better lah. Ini dia punya comparison lah. Okay, ataupun dia punya properties. Okay, so kita tengok dia punya framework untuk chemical product design. Okay, so yang saya cakap, okay, dia ada timeline lah. Okay, kalau untuk product design ni, okay, framework fix dan juga dia ada job function nya. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah secara general kalau ikut dia punya timeline ni. Okay, so kita kalau ikut timeline ni, kita start daripada ni lah, first phase product conceptualization, then second phase detail design and prototyping, and then manufacturing and launching. Okay, so kalau kat sini okay kan, kalau kat ni market lah, project management, market study kan, feasibility study ni phase 1 lah ni, yang ni kan, yang ni. Kalau sini okay, kita boleh next lah, go next kan. Okay, and then we boleh proceed untuk manufacturing lah. So daripada 3 phase ni, kalau tengok kita ada berapa job function lah, 1, 2, 3, 4, 5 job function lah. Management, business marketing, research, manufacturing and finance economic lah. Ni adalah job function lah. Okay, so daripada dari beginning sampai you nak launching kan, memang banyak kerja lah. Okay, ini yang kita divide kepada 5 job function tu lah. Yang kata finance, economic, project management. Okay, so this is what we call it multidisciplinary ataupun hierarchical lah. Okay, daripada yang simple kita pergi yang kepada complex. Okay, so kalau tengok kat sini, aktiviti tu kita boleh grupkan. Okay, management, project management kan. Yang ni market study, research, product design, prototyping, fabricate lah kan. Biasanya memang kena buat prototype lah. Okay, so kalau economic mana, dia ada 3 phase kan. Satu, memang dia include daripada ni, dia akan revise sampailah dia accurate kan. Dari sini. Finance memang daripada starting. Okay. So dekat sini kena banyak team lah. Okay. So faham Okay. Ada merah. Okay. So yang ni yang italic, kalau awak tengok kat sini, okay. Yang ni yang italic ni biasanya daripada chemical engineer lah. Okay. Yang non-italic ni daripada team lain ataupun ada disiplin like finance, finance team, business team kan. Tapi kalau yang italic ni yang saya highlight merah ni daripada chemical engineer lah. Ini yang kita required some input from the chemical engineer kalau awak tengok kat sini. Okay. So itu beza kenapa saya highlight merah dengan yang italic dengan non italic lah. Okay. So element of the product design framework for task execution. Okay, selalunya kita ada rule based, model based dengan hybrid method lah. Okay. And then database, nanti kita boleh tengok chemical database daripada company, daripada literature. Okay, we need that one for the product conceptualization of product lah. Database, tools apa you nak guna, software kan iCast, MATLAB, okay, HiSys, Aspen HiSys biasa untuk proses design lah.
and then some experiment. Selalunya kita combine modeling dan juga eksperimen. Kita tak boleh modeling je, nak eksperimental kita tak boleh eksperimen je. Okay, kalau eksperimen je memang it take very very long time lah. Okay, itu yang kena tahu. Okay. Okay. Okay, so starting point untuk our product development project is kita selalunya formulate by the objective time chart lah. Yang ni kita panggil project management. Okay, management of the times lah, objective time chart. Okay, so yang ni adalah project management task untuk phase pertama tadi. Okay, conceptualization of the product. Okay. So selalunya dia ada objektif dengan subobjektif. Kalau awak tengok kan ni, kat sini kan. Yang ni main objektif lah, main goal. Kemudian dia ada sub lagi, ada sub lagi, ada sub lagi. Kan? Okay. So kalau awak tengok kat sini. So selalunya high level objektif ni yang A, B, C, D ni lah. Yang ni kan. Okay. Contohnya market study, product design. Ini kan. Apa lagi? Feasibility study. Ni yang atas ni lah. Yang ni. Okay. Kemudian kalau D ni, contohnya kita ambil satu ni, kita decompose kan kepada D1, D2, D3, D5 kan. Okay. So contohnya kalau D1 ni kita determine dia punya ingredient. Okay. And then kita tengok dia punya chemical and physical properties untuk D2 kan. Okay. Ataupun D3, D6 ni lah. Okay. Kemudian contohnya kalau kita tengok chemical and physical properties, D6 ni kita decompose lagi. Okay. Ataupun kita besarkan lagi kan. Okay. Untuk physical and chemical properties, apa yang kita nak tengok kan? Contohnya viscosity, kan? pH. Okay, pH dia melibatkan irritation. Kalau lotion kan, irritate ke tak irritate on your skin kan? Kalau smooth, dia melibatkan viscosity. Ini something yang you boleh measure lah, quantitative. Okay, faham Sebab kalau smooth tu kita tak boleh qualitative. Tapi kita bila kita translate kan ke yang boleh measure, dia in term of viscosity lah. Okay, faham Okay. Okay. So objective time chart ni kadang-kadang kita boleh macam mana? Kita boleh implement in parallel. Faham tak? Okay. Contohnya di dua ni kan, kita boleh implement secara concurrent lah ataupun in parallel lah. Tak semestinya kita buat satu-satu kan. Itu yang itu penting lah. Okay. Sebenarnya dia macam Gantt chart lah kalau you buat PSM tu. Dah buat ambil PSM kan? PSM 2. Kalau tengok kat sini, ni dia punya, kita panggil macam Gantt chart lah, dia punya timeline lah. Dia lebih kurang lah. Okay. Okay, another resources. Kalau awak tengok kat sini kan, dia ada RATIO kan dekat ni kan. Kalau ni tadi in term of properties kan. Okay, input dengan ada output kan. RAT2IO kan. This is contain the detail of how technically achieve each objective kan. Okay, dia another element lah. Untuk another resources lah. Untuk achieve the objective atau sub-objective lah. So kalau tengok kat sini, dia ada RATIO. Ini stand for resources. Resources, activities, time. Kan, time. Resource, activities, time. Tools, kan. Tools, activities, objectives. Information. Resources R lah. Time I. O adalah objective. Okay. For each task. Okay. So kita boleh identify untuk kalau resource ni contohnya apa ni resource? People, money kan. Itu resource lah. Kalau activities, mana activities lah? Ni activity kan. Okay. So resource dengan resource ni money dengan human ni ataupun labor lah. Kita is required kita nak complete a certain activities lah. Okay. Ini memang penting. Contohnya macam apa? Activities, eksperimen, modeling, synthesis. Okay. Within specified of time. Okay. Time required to perform the activities lah. Okay. Using proper tools. Mana tools? Mana tools ni? Using proper tools. Okay. Tools ni macam experimental setup, software. Okay. Untuk generate necessary information. Okay. Untuk generate information lah. So input dan juga output. Okay.
So ni kita panggil RA2IO lah. Okay. So selalunya kalau kat sini biasanya manager lah kan. Dia akan tahulah. Okay, so dia manager ni kena tahu tentang task ni lah. Okay, various tasks and also walaupun some individu tak tahu tapi manager kena tahu lah. Okay. Okay, ni dia punya definition lah. Resources, people, IP, activities, tool, okay, time, information, objective lah. Faham? Okay, ni adalah contoh RED 2IO lah. Okay, objective, prototype that meets the product specification. Okay, input dia apa? Okay, product microstructure, specification, physical chemical properties. Okay, output dia ni lah. Contohnya major product specification. Ni berapa kan? Contohnya 6 month, 1 year. Tools, laboratory lah, DAL, semua. Activities to get the key ingredients, okay, ataupun develop the manufacturing process. And then resource dia apa? Resource apa lah, you need the chemical engineer, chemist, labor lah kan, laboratory space, budget, money that you have to inject for your to starting the project lah. Contoh okay. So ini adalah CMC from biomass cellulose. Okay. Ini saya tak tunggu lah. Saya rasa awak dah boleh dapat clear lah benda tu. Okay, so another one that complementary untuk objective time chart adalah stage gate lah. Okay, stage gate ni penting untuk product development process. Okay, so kalau awak tengok kat situ, okay, kita akan tengok ada 5 stage gate sebenarnya kat sini. Mana? 1, 2, 3, 4, 5 lah. Yang ni kita guna rectangle stage gate ni. Rectangle kan ni. Diamond lah, diamond. No. Silap pula. Rectangle. Ni yang ni adalah stage. Okay, yang ni ada stage. Yang ni stage. Yang ni stage adalah stage. Yang ni adalah gates. Yang ni adalah gates, sorry. Nampak ni? Yang ni adalah stage. Yang ni adalah goals lah. Okay, goals yang you set lah. Okay. Kemudian yang diamond tu adalah kita akan review. Kalau dia tak okey, kita tak boleh pergi. Okay, atau kena revise and then kena boleh, kalau decision okey advance, you boleh pergi ke next stage lah. Okay. Tapi kalau retain, okay, and then pending, you kena solve that issue lah. Okay, ini yang kita panggil gates lah. Kan? Okay. So, tapi kalau cancel, you kena start daripada mula balik lah. Okay. Faham So maksudnya gates ni adalah kita buat screening lah. Okay, dekat gates ni kita screen boleh pergi tak. Okay, faham So sebenarnya setiap gate ni kita nak reducekan dia punya risk lah. Okay, nak verifying, matching kan, itu yang penting. Okay. Okay, ini definition dia lah. Okay, stage gate kita nak reduce dia punya risk kan. And then decision kita nak make lah untuk gate review tu advance ke, sama ada retain ataupun cancel. Ini saya dah explain tadi. Okay. Kemudian kita tengok pula task in the product design framework. Kalau tengok kat situ kita ada market analysis and marketing plan lah. Okay. Investigate and research and also decision and action. Okay. So biasanya investigation and also research ni kita akan tengok competitive analysis dengan market segment, product positioning, itu in term of decision and action lah. Okay, promotion and communication. And then selalunya kita ada model lah untuk consumer satisfaction lah. So, ada basic quality, expected quality and also exciting quality kan. So apa yang consumer nak, okay, selalunya kalau kita tengok kat sini kan, okay, base kepada Canon's model ni lah. Okay, untuk basic basic model, basic quality ni selalunya
what consumer want and therefore don't ask. Okay, contohnya a pharmaceutical is non-toxic lah, yang tu basic quality, basic need lah. Maksudnya, of course you nak buat something tu dia tak toxic lah. Dia memang you dah tahu secara basicnya kan. Kalau expected, satisfier lah. Bila consumer use, dia boleh buat apa? Contohnya macam paracetamol kan. You dah sakit. Bila you quality tu bila you guna, dia boleh relieve the headache lah. Kan? Exciting quality kalau awak tengok kat sini kan. Sekarang dah ada super charging kan kalau bateri kan. Cellphone battery that last day without recharging. Kan even kalau sekarang, kalau dulu kita nak charge lama kan. Tapi bila ada keluaran terbaru, tiba-tiba ada yang super charging kan. Itu macam exciting qualities lah. Saya pun saya suka yang beli super charging. Sekarang saya semua handphone dah ada super charging. Okay. So that is a consumer satisfaction. Okay, ada soalan? Okay, kita tengok consumer preference. Part 3. Okay. Tak ada soalan je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengah ni seorang kenapa tak masuk? Sibuk. Okay. So, kita tengok ni, consumer preference. Okay. Kalau awak tengok kat sini, okay, consequence of not having a clear consumer focus, product definition and systematic product development process lah. Apa akan terjadi kan? Kalau kita tak clear kan benda tu. Okay. Consumer tak tahu kan. Okay. So sebenarnya kalau tengok sini, lack of the systematic development process. Okay. And then product definition. Okay. Is not focus lah. And then product definition tak clear. Selalunya dia akan dapat low sale lah. Okay, low profit. Itu dia punya. Kalau B2C ni, kalau produk ni, kan? Kalau produk ni, kita akan tengok profit je sebenarnya. Itu je sebab dia depending kepada consumer. Kan? Dan consumer kalau tak berminat, tak excited, dia tak belilah. Ada tak dulu yang kita jual tak excited? Contohnya biasanya lah macam produk, kadang-kadang macam produk Maggi kan. Ada keluaran yang customer tak suka pun. Kan? Ada yang freezer yang tak best kan. Biasanya dia akan low sale kan, dia tak boleh jual kan, dia stop lah. Contohlah. Kan? Saya pun tak ingat. Ada ke? Saya tak pasti. Mungkin awak lagi tahu kot lah kot. Kalau ada produk, kalau awak ingat lah. Maggi ada ke? Saya pun tak pasti. Boba. Boba rasanya boba sekarang tengah kalau mula-mula memang tengah naik lah kot. Yang tu memang ada banyak profit. Mami boba, ya betul, Mami boba. Kan banyak orang komen kan, Mami dengan boba. Itulah kan. Macam definition macam tak bagus kan, tak clear kan. And then consumer macam tak excited. Dah cuba memang tak boleh. Itu sebab tu sekarang dah tak ada kot, stop terus. Tapi tak tahulah orang lain suka ke tak. Okay. So selalunya kan want versus technical requirement. Ini awak kena tahu. Selalunya consumer nak tu adalah kualitatif. Itu awak kena tahu. Tapi macam mana you nak terjemahkan kepada kuantitatif? So selalunya kita kena tahu relationship antara product attribute yang mana kualitatif, yang saya cakap tadi kan, smooth kan, dengan technical requirement yang quantifiable, empirical lah. Macam contohnya macam thick cream sini kan, bila you nak proses design ni, dia bila you nak design kan, formulation kan, you kena ada measurement, you kena tahu dia punya amount,
Kan? Of course something yang immeasurable. Tapi bila contohnya bila smooth dekat you punya skin kan, sama ada thick cream ataupun yang tak thick kan, itu mesti related with the viscosity. Dia kena relate dengan viscosity, itu awak kena tahu. Kalau yang ni contohnya crunchiness kan, dia fracture mechanics. The richness of ice cream, kalau kat sini richness of ice cream related to the way of ice cream melt inside the mouth kan. Melting lah. Maksudnya boleh masuk mulut je terus melting. Dia beza sundae dengan ice cream kan. Itu beza kan. Kalau sundae ni lagilah senang nak nak melting kan, dan juga soft ice cream dengan ice cream biasa kan. Dia uh, dia melting, panggil macam mana, the meltingness kan, dia melt inside mouth lah. Okay. So selalunya dia punya relation for this, dia punya empirical ni kita panggil quality function development lah. Ni kita panggil QFD. Okay, quality function development. So quality function development selalunya dia sebenarnya develop in Japan. Okay, to get engineer to consider quality early in the design process. Kita nak tengok di situ. Okay, so given the consumer preference, macam mana kita nak convert kepada technical requirement. Dia convert ke technical language lah. Kan, something yang kita nak convert, something yang kita boleh nak measure. Sebab kita as engineer, kita mestilah nak tahu dia punya something yang measurable kan. Consumer, customer just guna je. Tak adalah nak tengok, oh ini adalah berapa amount kan, alkohol. Tak ada. Dia tengok dia guna tak irritated, okey dah tu, bagus. Smell bagus, okey lah. Kan, dia tak ada measure-nya. Tapi in term of engineer, daripada consumer preference, kita engineer kita kena translatekan ke dalam yang ni lah, yang kita boleh measurable lah. Okay. Okay. So sebenarnya KFD kita boleh expand to another method yang kita panggil sebagai quality house development lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, kalau QFD ni sebenarnya boleh divide kepada 4 step. Okay. Conceptualization, product design, process design and quality by design lah. Okay, ini dia punya step lah. Technical requirement, first ni ingredients, process design and quality assurance. Dia macam tadi apa ni? Framework kan, yang tadi 3 phase lah. So kalau kita expand to another method yang kita panggil house quality. Okay, kalau awak tengok house quality ni kan. So untuk house quality, sorry. Okay, kalau house quality ni, okay, dia ada 7 block A, B, C and also D. Kalau awak tengok sini, A, kan? A, B, C, D, E, F, G. 7 lah. Okay, faham ya? So kalau awak tengok kat sini, A ni kan, yang ni adalah consumer preference. Consumer preference. Okay. Contohnya consumer preference, protect skin from the dryness. Yang tu consumer preference, dia punya attribute kan. Contohnya kalau hand lotion feel smooth, okay, no irritation on your skin, itu adalah consumer preference lah. Kemudian yang block B ni technical requirement. Okay, yang ni adalah quantitative measurement. Okay, contoh dia adalah kalau you nak transfer daripada not oily kan, dia mesti ada ratio antara oil dengan water. Yang tu yang something yang boleh measure lah. Surfactant concentration, itu something yang technical requirement. Okay, faham Okay, kemudian C, correlation. Okay, kalau correlation kat sini selalunya untuk blok C ni lah. Yang sini, blok C ni. Okay, so selalunya kita akan tengok relationship antara A dengan B ni. A dengan B ni. Okay, A dengan B. Okay, selalunya kalau strong relationship, kan, kalau ada strong relationship, kita kasih markah 9 lah. Kalau moderate, kita kasih markah 3. Okay, kalau weak, kita kasih 1.
And then 0 kita kasih tak ada langsung lah, tak ada relationship langsung lah. Dia ada relation. Nanti saya akan tunjuk contoh yang ni lah. Awak boleh tengok kat sini. Yang ni. Yang ni. A, B, C, D, E, F, G, H. F, G. G je. Okay. Itu yang kita akan tengok. Kemudian, okay, kita ada blok D. Blok D ni kan. Blok D yang atas ni lah. Ni adalah interaction matrix lah. Okay. So, blok D ni dia adalah conflict among the technical requirements lah. Okay. So, selalunya kalau tengok kat situ, blok D ni kita akan tengok dia punya sama ada antara technical dengan consumer preference lah. Okay, dia punya synergetic requirement lah. Dia the same direction or not? Ada conflict ke tak? Okay, ada dia opposite direction ke tak? Okay. Kemudian ini adalah weighing factor lah. Weighing factor kita akan jumlahkan. Kita akan tengok mana yang for the consumer preference. Okay. Kemudian yang blok F ni adalah competitive matrix. Yang ni adalah kita akan tengok you ada company U adalah company B. Kita ada competitive. Okay. Selalunya kita measure kita akan measure contohnya you akan scalekan 1 2 3 4 5. It depend on you 1 2 3 4 kan. So kalau you punya contohnya kalau tadi consumer preference in term of oily kan. Okay, kalau produk you berapa you kasih scale? Contohnya 5. Mungkin daripada Shell, daripada Exxon, you scalekan sebagai 3 ataupun 2 kan. You akan, you punya competitor, company mana kan. Contoh dia lah. And then G ni adalah you punya important of each technical requirement lah. You just sum je lah. Okay. Daripada yang you buat scale dekat metric correlation yang C ni lah. Itu yang awak akan dapat lah. Okay, so kalau awak tengok kat situ, ni contoh dia. Ni consumer preference, technical, ni metric tadi, D, dan E, F dan juga G. Ni kalau awak tengok dia ada competition A, B. Sepatutnya ni nama company lah. Contohnya kalau company awak adalah company Bumi Daya. And then yang ni, yang petak ni adalah contohnya Petronas. Yang ketiga ni adalah DAF. Kan? You ada banyak company lah. And then bila melibatkan protect skin from the dryness, you punya produk ni you scalekan sebagai 3 je. Kan? Tapi you punya competitor 4. Tapi in term of split easily, you menang lah 5. Kan? And then does not flow pun you menang lagi dapat 4 kan. Everything is you. Kan? Kemudian you dapat weighing factor lah. Faham kan dekat situ? Okay. In term of hand lotion tu kan. So kalau awak tengok situ correction matrix customer preference kan. Kalau awak tengok yang ni kan. Kan nombor 1 kan. Okay, protect skin from the dryness is strongly dia lebih relate kepada emollient type of the concentration. You score 9 lah dekat sini. Yang ni 9. Yang nombor 1 ni. Kan? Nombor 1 ni you score 9. Yang lain 113 je spin semua ni. Bila melibatkan emollient ni kan. Okay. And then kalau melibatkan surfactant concentration kan. Yang ni moderate je lah. Smooth ni kan. Yang lain ni tak relate pun. Okay, 2 dan 3 ni kan. Yang ni 9. Film not oily. Of course it's related with the emulsion type lah. Okay. Faham Kemudian yang nombor 4. Nombor 4 ni 4 ni kan. Nombor 4. Okay. Smooth ke tak? So kalau awak tengok kat sini, yang ni. Split easily, not flow readily. Yang smooth ni mungkin terlalu weak lah. Okay, you score kan. Okay. And then apa lagi? Yang ni kan homogenizer operating condition. Yang ni you smooth je 9. Okay. Faham Ini you buatkan sebagai you scale kan ataupun you kasih panggil lah, dia macam rubrik kan. Okay. So, kalau awak tengok kat sini interaction of the matrix untuk D kan yang sini. Emollient concentration increase. Okay. So kalau you increase dia lebih relate kepada emulsion type lah.
Ni dia punya panggil yang D lah. Okay. And then you weighting factor lah. You dapat weighting ni. Okay, ni bila you buat compare with the competitors. Okay, ada 10 minit lagi. 10.30 kita berhenti lah. Dah nak ambil apa. Okay. So ini adalah dia punya explanation. Okay. So kita boleh tahulah sama ada produk you boleh compete with the other product or not. Okay, faham Okay. So kita ada business model canvas. Okay, business canvas ni sebenarnya kalau awak tengok ini adalah business model canvas lah. Dia melibatkan orang panggil key partners, key activity, key resources. Dia lebih kurang macam house of quality sebenarnya. Okay. Tapi dia lain lah. Consumer relationship, consumer signal. Okay, dia ada dia punya ni lah, dia punya kriteria yang ni. Value proposition, customer segment kan. So ini dia punya panggil question mark. Okay, bukan question mark. Apa yang you perlu letak lah. Key partner you awak. Macam you ada collaborators ke tak kan. Key activities apa yang you nak buat. Cost structure berapa. Ni contoh dia kan. Kalau Ryanair. Saya ada buat tapi yang ni tak ada jawapan pula. Nanti saya kasih lah. Kalau Ryanair, key partner dia apa kat situ kan. Key activities dia. Value proposition, cost structure lah. Itu dia menyebabkan cost lah. Channel dia. Okay, customer segment apa dia punya target kan. So ini adalah business canvas lah. Saya ada buat ni sebenarnya, ada jawapan. Saya tak ingat. Saya check. So ini yang saya buat untuk lab lah. Bukan saya, ini lab saya yang buat lah. Untuk business model canvas, untuk present, untuk dapatkan prototype. Aku nanti saya tak ingat. Okay, nanti saya kasih jawapan. Okay. Okay, another alternative untuk experiment based trials mungkin dan juga error approach, kita ada ni lah, kita ada innovation map lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, based kepada innovation map, kita ada technology push dan juga selalunya kita perlukan innovation map ni. Okay, kita ada 4 basic layer. Okay, kalau awak tengok kat sini, first layer adalah ni, new materials or processing, yang ni lah. Kemudian technical difference, product and also customer value proposition lah. Okay. So selalunya ini adalah foundation layer yang ni. Okay. Kemudian advantage and differentials. Ini second lah. Ini innovation map je lah untuk nano zinc oxide ni. Okay. So saya rasa yang ni how to say selalunya kita nak connect new materials or processing technology to the market needs lah. Okay, sebab it's starting daripada material kepada consumer value prepositions lah. Yang ni untuk zinc oxide lah. So kalau untuk zinc oxide ni, okay, selalunya kita akan tengok dia punya key component. Okay, nano zinc oxide. Okay, what is the key components? Okay, sama ada dia boleh produce solid state reaction ke ataupun liquid state reaction. Okay. Apa functionalize by attaching hydroxyl group ke long chain ke, itu innovation map dia lah. Sebab dia melibatkan daripada material yang relate dengan customer kan. Okay. Kemudian kita ada dekat sini lah. Okay, product design framework. Okay, there are mainly banyak method yang kita boleh introduce untuk membantu untuk execute you punya product development actually. Okay, yang tadi kita ada objective time chart kan, RED to IO kan, yang melibatkan stage gate. Okay, kemudian kita ada quality function development, house of quality. Okay, yang ni kita guna untuk market study lah. Okay, and then business model canvas ni kita nak tengok product development effort, yang tu kan. Kemudian innovation map ni kita guna untuk technology push product lah. Itu untuk innovation map lah. Okay. Sama juga untuk product design framework ni. Okay. Selanjutnya kita bukanlah strict. Kita ada guideline sebenarnya untuk orang panggil, untuk kita ikut.
Okey. Kita taklah strict nak follow benda tu kan. Okey, ni adalah salah satu kenapa kita perlukan metod-metod ni. Okey. Sama ada hierarchical framework, okey, ataupun RED2IO House of Quality. Okey. House Quality tu antara yang penting lah, especially kita nak tengok kita punya competitors kan. Okey. Faham Terus kalau di sini kita bila melibatkan framework characteristic multidisciplinary kan, banyak-banyak team kan, hierarchical and also is a iterative work lah. Kita akan try and error. Okay. So ini adalah workflow diagram untuk product development. Kita starting daripada market study, product design, prototyping, feasibility study, engineering design, setup and then launching lah. So sebenarnya basis dia adalah daripada yang tadi tu, 3 phase tu. Yang ni. Kalau awak tengok. Yang mana tadi? Yang ni lah. Yang ni sedang nak tengok. Yang ni cuma framework lah. Yang ni kan. Ini adalah framework dengan phase lah. Okay. Ini dia punya relationship lah. Market study, conceptual design lah yang ni kan. Ini adalah stage untuk conceptual design. Okay, kemudian produk prototype kita nak kena fabricate lah kan dekat sini. Dan manufacturing ni. Okay, so itu adalah introduction about the product development. Okay, so saya rasa is just like panggil general knowledge lah. Okay. Apa-apa awak boleh baca textbook kan. And then the main part actually starting from chapter 3 sebenarnya. Okay. Tapi tak apalah. Yang ni adalah introduction macam kenapa kita perlukan apa beza antara proses design dan juga product design. Itu yang penting. Apa method yang you kena guna untuk market you punya product lah for the product design ni. Itu yang penting lah, apa dia punya framework. Okay, ada soalan? Ada doktor. Tak ada. Okay, kalau tak ada